Okey, kita terus pergi pada menyelesaikan masalah. Sadat pelajaran yang kelima dengan menggunakan rumus dari hukum-hukum gas. Okey, cikgu ada sediakan beberapa contoh soalan lah. Okey. Jadi, gambar foto menunjukkan sebuah pejagari dengan moncongnya ditutup. Udara di dalam pejagari itu mempunyai isi padu awal 7.5 cm padu dan tekanan 105 kPa. Okey, untuk udara dimampakkan kepada isi padu 2.5 cm padu, berapakah tekanan udara termampak di dalam pecahgari itu? Jadi, seperti biasa, kita kumpulkan semua maklumat. Kita dapat P1 105 kPa, P2 tekanan udara termampak, V1 ialah 7.5 cm padu, V2 bersamaan 2.5 cm padu. Jadi, formula kita jadi apa? P1 V1 bersamaan dengan P2 V2. Jadi kita dapatlah selesaikan, kita dapat 315 kPa. Okey, itu untuk soalan yang contoh pertama Okey, contoh yang kedua, udara dengan isi padu 0.04 meter padu dalam sebuah silinder yang boleh mengembang dipanaskan daripada suhu 27 darjah Celsius kepada 77 darjah Celsius. So kita tengok apa maklumat kita. So dia bagi isi padu, dia bagi suhu, maka ini adalah hukum Charles lah. So ingat lagi formula dia, V1 per T1 sama V2 per T2. Jadi kita isi maklumat, cumanya 27 kena tambah 23, 77 tambah 273 dapat 350K. Dan kita selesaikan dalam persamaan, kita akan dapat 0.28 meter padu. Contoh kedua. Okey, contoh ketiga, tekanan dan suhu awal bagi udara dalam tayar sebuah kereta masing-masing ialah 210 kPa dan 25 darjah Celsius. Selepas suatu perjalanan, tekanan udara dalam tayar itu ialah 240 kPa. Okey. Jadi dia bagi suhu udara ialah hitungkan suhu udara dalam tayar dalam darjah Celsius selepas perjalanan. Kali ni apa kita buat? So kumpulkan P1 ada, P2 ada, T1 dia bagi. So 25 tambah 23 dapat 298. T2 nak kena cari. So selesaikan. Bila selesaikan, kita dapat jawapan dia ialah 340.6 Kelvin. Tapi kita nak ialah unit darjah Celsius. Apa kita kena buat? Kita tukarkan daripada Kelvin kepada darjah Celsius. Kita tolaklah 273 dan kita dapat 67.6 darjah Celsius sebagai suhu akhir udara di dalam tayar. Okey. Okey, ada beberapa lagi contohlah soalan. Okey, kita tengok nak pakai hukum apa. Now, sebuah belon kaji cuaca diisi dengan gas helium sehingga isi padu 30 liter dan tekanan 1 atm. Belon itu kemudian dilepaskan. Semasa belon itu naik ke atas langit, isi padunya bertambah. Berapakah tekanan gas helium apabila isi padu belon itu bertambah sehingga 120 liter? Okey. So, kita pakailah formula Boyce sebab tak ada suhu kan. Kalau tak ada suhu, hukum Boyce lah. So, kita ada P1 V1 bersamaan P2 V2 lah. Jadi kita ada 1 darab 30 bersamaan P2 darab 120, P2 bersamaan 0.25 atm. Atmosfera lah, 0.25 atmosfera. Okey, soalan kedua. Suatu gelombang udara berisi padu 5 cm padu dilepaskan daripada satu pam udara pada kedalaman 0.5 meter. Hitung isi padu gelombang udara apabila ia sampai di permukaan air. So, macam mana nak menyelesaikan masalah ni? Okey, dia berada dalam satu bekas. Okey, bekas begini. Okey. Okey, mula-mula dia berada pada kat sini dilepaskan pada kedalaman 0.5 meter lah. Maksudnya kedalaman ini adalah 0.5 meter. Jadi isi padu kat sini adalah berapa tadi 5 cm padu. Dan tekanan di sini berapa so tekanan di sini okey, pada masa yang sama dia ada satu tekanan di atas, iaitu ialah tekanan atmosfera. Kita pakai unit 10 meter air. Nanti tahun depan kita belajar ni. So 10 meter air. Jadi gelombang ni akan naik ke atas. So dia akan jadi lebih besar lagi. So kat sini V2 kita tak tahu berapa, tapi P2 kita tak tahu, kita boleh tahu. Tapi kita tengok dulu. P1 ialah apa yang berlaku ialah di sini ialah kita ada dua tekanan atmosfera dan juga tekanan disebabkan oleh kedalaman. Jadi kita ambil secara ringkas. Tekanan atmosfera tambah dengan kedalaman dia berapa? 0.5. Jadi kita dapat kedalaman dia tekanan pada dasar tadi ialah 0.5 meter air. Okey, bila ada P1, P2 di atas, dia hanya ditekan oleh tekanan atmosfera sahaja. Jadi kita ada 10 meter air. Itu dia. Okey.
So, kita gunakanlah balik formula yang ada. So, kita gunakan P1 10 tambah 0.5, V1 5, P2 adalah 10, darab 10 dan kita dapat 5.25 meter cm padu. Okey. Okey, kita ada satu lagi contoh soalan. Gas berjisim kecil terperangkap oleh 3 cm terus merkuri dalam satu tiub kecil. Okey, macam ni. Tiub itu kemudian dipusingkan supaya menegak. So ini kita tengok balik So ini tak ada suhu Bila tak ada suhu, kita terus pakai formula apa? P1 V1 lah. Sama dengan P2 V2. Jadi kita ada di sini. So yang ini ialah V. V kita ambil panjang ni. Kita ambil yang ni L. Jadi kita ambil V1 kita ialah 10 cm. Jadi kat sini tekanan dia arah ke sini. So dia dah tekanan gas tadi lah. Dan dia ditolak, disokong oleh, di sini kita ada tekanan atmosfera. Jadi apa kita ada sini? Tekanan P1 di P1 akan sama dengan tekanan atmosfera. Berapa tekanan atmosfera? Dia bagi unit ni. Okey, tahun depan kita belajar lebih lanjut. Kita ada 75 cm merkuri. Maka kita nak cari pula V2 dalam kedudukan macam ni. So ini adalah V2 lah. So V2 yang kita kena cari panjang ni. Jadi kat sini dia ada dua tekanan. Pertama, tekanan atmosfera akan tekan ke bawah. Minta maaf. Yang ini ialah tekanan P2 tadi. P2 tekanan gas tadi. Dan kat sini kita ada satu lagi tekanan yang diberikan oleh tekanan merkuri. Makna merkuri juga beri tekanan pada arah ke bawah. Jadi dia seimbang. So kita kata sini adalah apa yang berlaku ialah P2 diseimbangkan dengan P atmosfera tambah dengan tekanan disebabkan oleh merkuri. Jadi kita dapat berapa tekanan atmosfera 75. Okey, tekanan merkuri berapa? So kita tengok sini yang bagi ialah 3 cm lah. So tambah 3 cm bersamaan 78 cm merkuri. Dah kita dapat kan? So kita selesaikanlah seperti yang cikgu tunjuk sini. Jadi kita dapat 75 darab 10 tadi. 75 tambah 3 tadi dapat 78 darab V2 dan selesaikanlah kita dapat 9.6 cm. Okey. Alright. Next kita ada satu lagi contoh soalan. Okey, rajah menunjukkan satu bentuk J bekas mengandungi 6 cm padu udara yang terperangkap oleh merkuri. Okey, rajah B menunjukkan lebih banyak merkuri dituangkan ke dalam tiub terbuka berbekas bentuk J sehingga perbezaan aras ialah 150 cm. Berapakah isi padu? Okey, ini dalam kes ni lah. Tengok gambar rajah ni. So, apa kita buat? Benda yang sama juga. So, kita tanya dulu apakah tekanan yang ada. So, dekat sini tekanan yang ada ialah, okey, ini V lah. So, kita tulis V1 sama dengan 6. Okey. So, tekanan di sini dia akan tekankan tekanan. Tekanan di sini sebenarnya akan sebaris dengan tekanan di sini. Sebab tekanan pada titik yang sama, aras yang sama adalah sama. So, dekat sini tekanan apa yang dia ada? Dia hanya ditekan oleh apa? Tekanan atmosfera. Jadi, kita ada P1 bersamaan dengan tekanan atmosfera. Apa diberi kat sini? Dia bagi 75 cm merkuri. Okey. Next, kita tengok sini. Kita nak cari berapa isi padu. So, kita nak tahu dulu berapa tekanan di sini. So, dia dah P2 So, berapa tekanan P2? Okey. Jadi, kita dapat di sini. Sini kita ada tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera. Dan juga ketinggian ni. Dia ada dua sekarang ni. Jadi, P2 seimbang dengan P atmosfera tambah dengan P merkuri. Iaitu berapa atmosfera tadi apa? 75 tambah 150 Okey. So, kita dapat jadi berapa 200 lebih 220 cm merkuri. Alright. Itu cara dia lah. Dan kita gunakan baliklah formula. Dan akhirnya kita akan dapat 2 cm padu. Okey. So, tukar unit bagi suhu di bawah. Kita dah buat tadi. Kalau darjah Celsius nak Kelvin, campur lah. So, dapat 320K. 373 tambah 273. Dapat 646K. Negatif 200. Kita dapat apa? 73K. Okey. Kelvin ke darjah Celsius tolak lah. So, dapat 1998.
Ini kita dapat 1727. So, ini kita dapat 102. Tertolak itu je nak jawab lah. Okey, soalan seterusnya. Satu silinder mengandungi 200 cm padu gas pada suhu 27 darjah Celsius. Gas itu dipanaskan sehingga suhunya meningkat sebanyak 30 darjah Celsius. Jika obor silinder mengembang di bawah tekanan yang malas, berapakah isi padu akhir gas? Jadi, ini kita tengok macam apa isi padu dengan suhu lah. Okey, so tukarlah pakai formula lah. V1 per T1 tambah V2 per T2. T1 ialah 27 tambah 23 dapat 300K. T2 tambahkan dapat 303K lah. So pakai formula 200 bahagi 300, V bagi 303 dan kita dapatlah V ialah 202 cm. Okey, kita teruskan untuk soalan seterusnya nombor 7. Satu tiup kaca mengandungi udara terperangkap dalamnya pada 17 darjah Celsius. Panjang menegak turus udara terperangkap ialah 29 cm. Berapakah panjang tegak turus udara terperangkap pada suhu 57 darjah Celsius? Jadi, cikgu rasa samalah macam tadi. V1 per T1. Dan kita tukarkan pada Kelvin. Sama jugalah T2. Dapat 330K. 29 bagi 290 sama dengan V bagi 330. Dan kita dapat 33 cm padu. Okey, teruskan. Tekanan gas tertuju dalam mentol ialah 60 kilopascal pada suhu 20 darjah Celsius. Hitung suhu gas apabila tekanan dalam mentol meningkat kepada 90 kilopascal. Sekarang ni suhu dan tekanan lah. Jadi formula kita adalah P1 per T1 bersama dengan P2 per T2. T1 dia bagi 20 dapat 293. T2 tak tahu. Dan kita dapat 60 bahagi 293 bersamaan 90 bahagi T. Okey, dan selesaikanlah T dapat 439.5K Tapi kalau kita nak dalam suhu darjah Celsius, kita kena tolak lah. Kita dapat 166.5 darjah Celsius. Okey, ada lagi. Okey, suatu silinder besi mengandungi gas pada tekanan 360 kilopascal apabila ia dibiarkan disimpan pada suhu 27 darjah Celsius. Hitung tekanan gas apabila silinder dibawa keluar di mana suhu pada 50 darjah Celsius. Okey, cuba kita ada P1 bahagi T1 bersamaan P2 bahagi T2. Dan kita dapat T1 bersamaan dengan 27 tambah 273 bersamaan 300 Kelvin. Okey Dan selesaikan jugalah T2, 50 tambah 273 dapat 323. Dan masukkan dalam formula 360 per dengan 293 sama dengan P bahagi 323. Mana datang 293 ni? T1 dia bagi apa tadi? 27 kan? Cikgu rasa 300 ni. Should be 300 Cikgu dah salah ni. Okay, should be 300. Inilah betul lah. So, selesaikanlah. Cikgu rasa dapat ini. Cuba check balik lah. Ini yang kita dapat lah. 387.6 kilopascal. Alright, apa pun yang penting ialah unit bagi suhu ialah mesti dalam unit Kelvin. Ini adalah satu kesalahan yang biasa pelajar akan buat. Dia akan guna dalam darjah Celsius. Okey, ada lagi. Sebuah silinder tertutup mengandungi gas pada tekanan 4 atmosfera pada suhu pada 27 darjah Celsius. Cari tekanan gas jika dinaikkan. Okey, ke 102 darjah Celsius. So, pakai balik formula yang sama. Okey, T1 27 tambah 23 sama dengan 300 Kelvin. T2 sama dengan 102 tambah 273 bersamaan 375 Kelvin. Dan kita dapat apa? 4. Okey, 4 bahagi 300 betul P bagi 375. Okey, betul. So, kita dapat 5 atmosfera. Okey. Okey, satu tayar motosikal dapati mempunyai tekanan 32 atmosfera diuji pada suhu 27 darjah Celsius. Okey, dengan andaian udara mengelilingi jika tayar mempunyai tekanan 28. Cikgu rasa dia tanya inilah. Dia tanya suhu akhir Dah salah tadi. Okey, samalah. Jadi, berapa suhu dia? Okey, soalan tak lengkap. Okey, sekali lagi kita pakai formula P1 per T1 sama dengan P2 per T2. T1 ialah 27 tambah 23 sama 300 Kelvin. T2 tak tahu kali ni. So, 3.2 bagi 293 bersamaan 2.8 bahagi T. Pun kali ni cikgu salah. Kenapa nak ambil 293 sekali lagi?
Jadi sepatutnya apa? 300 lah. 300 Kelvin. Dan kita cek, kita akan dapatlah jawapan 262.5. So kita tolak balik lah dengan 273. Tapi kena cek dulu lah berapa jawapan ni sepatutnya. Sebab ini cikgu pakai 293 rasanya. Jawapan dia bukan berbeza sikit lah. Okey, itu cara kita nak menyelesaikan masalah. Okey, kita teruskan pada soalan yang bukan matematik lah. Mengapakah bola pingpong yang kemik boleh dibaiki dengan meletakkan bola itu di dalam air panas? Namakan hukum gas yang terlibat. Jadi kat sini kita nampak dia kemik. Lepas tu bila masuk dalam air panas, dia macam biasa balik. Maksudnya isi padu bertambah lah kan. Jadi suhu bertambah, molekul gas bergerak lebih laju kan. Untuk mengekalkan tekanan gas yang malar, isi padu gas akan bertambah. Dan ini adalah hukum Chaos. Okey. Seterusnya, terangkan mengapa arahan berikut dicatatkan pada tin aerosol. Jangan ditebuk atau dicampak ke dalam api. Namakan hukum gas yang terlibat. Okey, pada tengok buat jamuk Okey. So apabila tin dipanaskan, suhu gas bertambah kan. Jadi tin dipanas bila dibakar dalam biasanya di kampung lah. Kampung mana ada tong sampah kan. Ada sistem buang sampah. Jadi dia akan kumpulkan, masukkan, panas bakar lah. Okey. So bila bakar suhu gas bertambah lah. So kadar pelanggaran antara molekul gas bertambah, molekul gas bergerak laju, maka tekanan di dalam tin ni akan bertambah. Dan bila melebihi kapasiti tin ni, dia akan meletup lah. So meletup tu yang berbahaya lah. Okey. So inilah hukum tekanan. Okey, terangkan mengapa saiz gelombang udara semakin bertambah semasa ia naik ke atas permukaan air. Namakan hukum gas. Ini yang tadi menyelam. Okey, bila gelombang udara naik ke atas, kedalaman berkurang. Semakin naik ke atas, kedalaman berkurang. Jadi tekanan udara semakin berkurang dengan kedalaman. Kita akan belajar nanti tekanan berkadar terus dengan kedalaman. So bila naik ke atas, kedalaman berkurang, maka tekanan udara semakin berkurang. Jadi tekanan udara dalam dalam gelombang udara pun semakin berkurang. Dia ikut kat luar kan. Jadi bila tekanan kat dalam dia kurang, isi padu dia akan bertambah. So mengikut hukum Boyle, bila tekanan gas berkurang, tekanan gas kat dalam gelombang tu kan berkurang, isi padu gas juga akan bertambah. So maka saiz gelombang udara bertambah bila ia naik ke atas. Okey. Alright, sebuah kereta memulakan satu perjalanan jauh dari Melaka ke Kedah melalui lebuh raya utara selatan. Ini perjalanan cikgu lah setiap kali cuti daripada Melaka ke Kedah. Mengapa tayar kereta menjadi panas selepas perjalanan yang jauh? Kerana geseran antara tayar dan jalan. Apakah akan berlaku pada tekanan udara di dalam tayar? Tekanan udara bertambah bila suhu bertambah. Apakah akibat buruk yang mungkin berlaku? Tayar akan pecah lah. Tekanan tinggi boleh menyebabkan tayar meletup. So apa kebaikannya seorang pemandu berhenti di tempat rehat dan rawat sejukkan kereta untuk mengurangkan tekanan dalam tayar. Okey, terangkan bagaimana pam basikal berfungsi. Ni kalau siapa yang biasa guna dia lah. So ni lah muncul. Kita ada omboh kan, udara kat dalam ni. So apa kita buat ialah tolak piston ke bawah, isi padu udara dalam akan dikurangkan. Jadi tekanan ni akan bertambah kan. So ikut hukum Boyle, tekanan bertambah. So bila tekanan bertambah, akan menolak udara masuk ke dalam tayar melalui injap tayar. Tarik balik, benda yang sama. So kita tolak naik lah untuk menolak udara masuk ke dalam tayar. Okey, cikgu rasa itu saja panjang lebar hari ni. Kita membincangkan hukum Boyle dan juga masalah-masalah yang melibatkan sorry, hari ni kita bincang hukum tekanan untuk kita menyelesaikan masalah berkaitan dengan hukum gas. Okey, sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.